Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di bahagian yang ketiga. Okey. Bab yang ke-13, teorem Pythagoras, matematik KSSM tingkatan 1. Jadi untuk yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu segitiga bersurut tegak. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 296 sehingga 297. Okey. Dan yang anda akan pelajari pada subtopik ini ialah bagaimana menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersurut tegak dan gabungan bentuk geometri. Okey. So kita lihat contoh yang ketiga. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Jadi dalam bahagian ni kita ada dua soalan dan dua segitiga. Kita pergi yang pertama dulu. Segitiga yang berwarna kuning tu, kita ada panjang sisi yang dilabelkan sebagai X cm, manakala dua lagi dilabelkan sebagai 12 cm dan 16 cm. Jadi untuk mencari nilai X, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita dah belajar tentang hubungan kan, untuk buat hubungan teorem Pythagoras. Macam episod yang lalu kita dah belajar tentang bentuk hubungan. Jadi untuk membina hubungan, kita tengok nilai X ni, yang X ini adalah hypotenuse, betul tak? Sebab dia adalah yang paling panjang dan dia adalah yang bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah. Jadi X ni adalah garis ataupun panjang hypotenuse. Okey. Oleh kerana dia hypotenuse, maka kita akan gunakan formula tambah. Jadi untuk mencari nilai X, kita akan buat macam ni. X kuasa 2 sama dengan, kita ambil dua sisi yang ada, 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. Okey, kena ingat sebab kita nak cari hypotenuse kan. Nak cari hypotenuse kita kena tambah. Jadi kita buat, selesaikan. Okey, 12 kuasa 2 adalah 144 tambah 16 kuasa 2, kita akan dapat 256. Jadi kita selesaikan. 144 tambah 256, kita akan dapat 400. Okey. So apa nak buat seterusnya? Kita lihat di sebelah sini kita ada X kuasa 2 kan. Okey, saya buat sebelah sini lah Okey, kita ada X kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan 400. Jadi untuk mencari nilai X, kita kena pindahkan kuasa 2 ni. Kuasa 2 ni kita pindahkan, dia akan jadi ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, maka X tinggal seorang-seorang. Dan kuasa 2 ni bila pindah ke kanan akan jadi punca kuasa 2 bagi 400. Okey. Jadi bila kita tekan kalkulator, punca kuasa 2 400, kita akan dapat X sama dengan 20. Okey. Boleh Kita tengok soalan B pula. Okey. Yang ni X, dia suruh cari nilai X. Adakah X ini hypotenuse? Bukan kan? Sebab X ni garis dia pendek. Hypotenuse yang 26 ni. Sebab dia adalah garis yang panjang dan dia adalah yang bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah. Jadi sekarang ni kita bukan nak cari hypotenuse, nak cari sisi yang lain selain daripada hypotenuse. Jadi pelajaran yang lalu kita dah belajar, kalau nak cari hypotenuse kita tambah, kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse kita akan tolak. Jadi kita akan buat hubungan dia begini. Untuk mencari X kuasa 2, X kuasa 2 sama dengan, kita ambil antara dua sisi ni, mana yang paling panjang? 26 kan. Jadi kita akan buat 26 kuasa 2 tolakkan dengan 24 kuasa 2. Kita teruskan, 26 kuasa 2, kita akan dapat 676 tolak 24 kuasa 2, kita akan dapat 576. Kita selesaikan, 676 tolak 576, kita akan dapat 100. Okey. Sama juga konsep yang kita buat pada soalan A tadi. Kita dah dapat X kuasa 2 sama dengan 100. Maka kita akan buat, pindahkan kuasa 2 ni ke kanan. Maka dia akan jadi X tinggallah seorang-seorang. Kuasa 2 ni pindah kanan jadi punca kuasa 2
100. Maka kita akan dapat X sama dengan berapa? Ya, 10 cm. Okey. Boleh Jadi dua contoh ni dah jelas menunjukkan bahawa kalau nak cari hypotenuse, kita kena tambah. Kalau nak cari yang bukan hypotenuse, kita kena tolak. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh juga gunakan kalkulator ni. Untuk mendapatkan sisi yang satu lagi, yang ketiga lah. Kalau diberikan dalam segitiga kan kita ada 3 sisi. Kalau diberi 2 sisi, 2 nilai untuk 2 sisi tu, sisi yang satu lagi tu kita boleh dapatkan menggunakan kalkulator. Kita boleh dapatkan dengan cara yang pantas lah. Okey, saya tunjukkan kejap. Ni dengan tadi ni. Okey, yang bawah ni. Okey. Sekejap. Yang ni. Nota saya yang kat bawah ni. Nampak tak yang kat bawah ni? Ni. Ni nampak ni. Bawah ni. Okey. Nak cari panjang hypotenuse. Okey, ini dalam kes untuk cari panjang hypotenuse je. Okey. Jadi kita boleh guna kalkulator. Onkan kalkulator ni. Anda boleh guna 570 FX tu boleh juga. Okey, yang ni model baru. Okey, model dia FX 570 EX. Okey, tapi function dia lebih sikit lah. Masih boleh digunakan. Okey, kita tekan on dan kita akan cari ada perkataan POL sini, pole. Okey, kita tekan shift pole. Okey, dia keluar pole Kalau tengok, anda boleh tengok yang saya tulis dekat sini ni. Kan? Sini kan. Ni pole kan. Okey So dia kata tekan pole kurungan, masukkan nilai 12. Lepas tu tekan koma. Kat sini kita ada shift koma. Okey, masukkan 16. Tutup kurungan dan tekan sama dengan lah. Maka kita akan dapat jawapan dia 20. Dan kalau tengok sini dapat 20 Jangan saya tunjuk Nampak tak? Dekat sikit kamera. Nampak ni kan? Yang ni 20. Ni 20 ni kan? 20 tu nampak tak? 20. Tu jawapan je. 20 dekat sikit. Nampak 20 So R20 tu menunjuk pada nilai X lah, panjang yang kita cari tadi. Kalau tengok nota tadi tu, okey, saya patah balik ni. Nampak gangguan sikit. Patah balik. Sekejap. Terlepas pula. Ni. Ni Kan tadi kita dapat cari nilai 20 kan? Ini 20 ni kan? Kita dapat cari gunakan kaedah manual kan? Tambah. So kalau kita gunakan kaedah kalkulator yang pole tadi tu, tekan pole, masukkan nilai 12 ni, masukkan nilai 12 ni dan masukkan nilai 16, kita akan dapat terus X tu, yang ni X ni sama dengan 20. Okey, itu shortcut lah, shortcut untuk dapatkan nilai hypotenuse. Okey, jadi anda boleh cuba untuk latihan yang lain. Okey, baik, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Sekejap. Okey, baik, contoh keempat pada muka surat muka surat 297. Okey. Okey, yang kita tengok contoh 4, ada dua juga soalan. Kali ni geometri melibatkan gabungan segitiga dan juga segitiga yang lain lah. Okey, melibatkan dua gabungan segitiga. Okey, jadi kita tengok soalan pada contoh 4. Hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Okey, jadi kita ada dua segitiga ni. Kita buat yang pertama dulu. Untuk cari panjang PQ mana PQ? Ni PQ kan? Okey, PQ mana? Ni kan? Okey, nak cari panjang yang ni berapa? Jadi sebelum nak cari panjang ni, cuba tengok segitiga PRQ ni. PRQ dia ada satu saja maklumat, panjang 12 cm saja dia bagi. Yang ni kita tak tahu lagi kan. Jadi kena cari yang ni dulu. Untuk cari yang ni kita perlu bantuan segitiga PRS. Okey, dan PRS ni sebuah segitiga yang ada cukup maklumat, iaitu kita ada sisi 3 cm dan juga 4 cm. Dengan adanya 3 cm dan 4 cm ini, kita boleh cari panjang
inilah RP inilah. Okey. Jadi untuk mencari panjang RP ataupun PR, kita akan buat macam ni lah. PR minta maaf, salah pula Okey, mula untuk cari panjang PR kuasa 2. Okey, PR ni adalah hipotenus kan, maka tambahlah Jadi kita akan buat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi kita akan dapat sini, setelah kita pemudahkan, kita akan dapat 25. Okey. Kemudian kita akan dapat untuk cari panjang PQ 25 kan. Betul Bagi siapa yang tak dapat, kita buatlah pelan-pelan. Jangan sampai patah balik. Macam ni. Okey, 3 kuasa 2 apa? 9 kan. Tambah 4 kuasa 2 16. Jadi 9 tambah 16 25 kan. 25. Okey. Jadi panjang PR tu adalah, kita akan buat ni PR kuasa 2 kan. PR kuasa 2 Jadi untuk cari PR, jadi sini 25 kan. Jadi untuk cari PR, kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan, jadi punca kuasa 2 25, maka PR sama dengan 5. Okey. Jadi sini pada balik ni kita dah dapat nilai, maka sini PR kita akan dapat 5 cm. Boleh? Bila kita dah dapat PR tu 5 cm, maka kita dah boleh untuk mencari PQ, sebab sisi 12 dengan 5 kita dah tahu. Okey. Jadi apa nak kena buat? Okey. Untuk PQ ni adakah dia hipotenus? Ya. PQ ni adalah hipotenus sebab dia paling panjang kan. Jadi PQ kuasa 2 kita masih guna lagi tambah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 12 kuasa 2, kita akan dapat 144 tambah 5 kuasa 2 25. Boleh? Okey. Jadi 144 tambah 25, kita akan dapat 169. Okey. Maka PQ PQ sama dengan kuasa 2 tadi tu. Ini tadi ada kuasa 2 Jangan lupa Ini kuasa 2. Okey. Sekarang nak cari PQ saja. Kuasa 2 ni pindahkan kanan menjadi punca kuasa 2 bagi 169. Maka PQ bersamaan dengan punca kuasa 2 169. Berapa? Ya, kita akan dapat 13 cm. Okey. Jadi panjang PQ sekarang yang ini kita dah boleh padam. Panjang PQ adalah 13 cm. Boleh? Okey Baik, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, saya padam dulu bahagian ni supaya kita nampak kawasan tak ada ni. Tak apalah, saya buat kat sini sikit Okey, kita nak cari apa ni? PQ kan? Masih lagi PQ yang ni kita nak cari. Okey. So, kita tengok PQS. Cukup tak maklumat? Tak cukup sebab ada 15 cm sahaja. Yang ni kita tak tahu kan? QS tak tahu kan? Jadi kena cari QS dulu. Nak cari panjang QS, kita perlukan bantuan segitiga SQR ni. Sebab SQR ni dia ada cukup maklumat. Sebab dia ada 8 cm dan juga 6 cm. Dengan adanya dua maklumat ni, kita boleh cari panjang satu lagi. Jadi sekarang untuk mencari QS, okey, macam biasa kita gunakan formula teorem Pythagoras. QS tu adalah hipotenus kan? Bila QS tu hipotenus, kita guna tambah. Okey, jadi QS Macam okey, QS kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Boleh? Jadi 8 kuasa 2
64 tambah dengan 6 kuasa 2 36. Okey. Jadi QS kuasa 2 64 tambah 36 dapat 100. Okey. Dan QS kuasa 2 pindahkan sebelah kanan, jadi punca kuasa 2 100, kita akan dapat QS bersamaan dengan 10 cm. Jadi sini QS kita dah dapat nilai dia adalah 10. Okey. Bila sini 15, sini 10, kita dah boleh cari nilai untuk PQ. Tetapi kena ingat, PQ ni bukan hypotenuse. Kita tak boleh gunakan tambah. Kita guna apa? Kita kena guna tolak. Jadi untuk cari PQ kuasa 2, kita ambil yang paling panjang antara 15 dengan 10, yang paling panjang adalah 15 kuasa 2. Okey, tolak dengan 10 kuasa 2. Okey, kita teruskan macam biasa. 15 kuasa 2 apa? Saya pun dah lupa lah. Tekan balik 15 kuasa 2 kita akan dapat 225 kan. Jadi sini 225 tolak dengan 10 kuasa 2 100. Maka kita akan dapat 125. Ini untuk PQ kuasa 2. Okey. Untuk cari PQ saja, macam mana nak buat? Jadi pindahkan kuasa 2. PQ sama dengan punca kuasa 2 125. Okey, berapa tu? Cuba tekan kalkulator. Punca kuasa 2 125. Kita akan dapat 11. Maka kita akan dapat sini 11.18 cm. Okey, maknanya panjang PQ sini tadi, yang ni kita akan dapat 11.18 cm. Okey. Soalan A tadi kita gunakan tambah sebab garis PQ itu adalah hypotenuse. Manakala untuk soalan B, kalau perhatikan garis PQ yang kita nak cari itu dia adalah bukan hypotenuse. Sebab itu kita gunakan tolak. Okey, jadi harap membantu anda untuk memahami konsep teorem Pythagoras. Dan anda boleh cuba tutorial latih diri 13.1C pada muka surat 297. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi.